Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua yang berada dalam platform Minggu PKS pada hari ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak SME Corp kerana telah berjaya mengadaptasi keadaan semasa pandemik COVID ini dengan menggunakan platform secara virtual untuk terus mendekati para usahawan-usahawan PKS kita, especially dalam untuk minggu PKS ni kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan pandemik COVID ni, saya rasa semuanya telah berubah dengan sekelip mata lah kehidupan kita. Sama ada saya sendiri pun dan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Keadaan ni sebenarnya telah memberi impak mental kita kan, emosi kita, khususnya pada usahawan yang saya rasa sangat terhimpit dengan ketidaktentuan pendapatan disebabkan oleh pandemik COVID ni. Okey, kami di pihak Bank Negara Malaysia bersama dengan institusi keuangan yang mana kami sedar dan sangat prihatin dengan apa yang sedang dilalui oleh tuan-tuan dan puan-puan, para usahawan semua di luar sana. Oleh itu, insyaAllah kita akan gunakan sebaik mungkin platform yang selama 1 jam yang ada ni untuk menjadi wadah untuk kami berkongsi sedikit maklumat kepada usahawan-usahawan di luar sana bagi menyuntik semula semangat dan kembali ke landasan untuk membina empire tuan-tuan semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para usahawan semua, pada hari ini saya sebenarnya tak berkeseorangan. Okey, saya hari ini sebagai moderator untuk taklimat dana-dana BNM dan institusi keuangan serta bantuan bayaran balik pinjaman. Saya hari ini akan bersama dengan Encik Sarizal Samsudin, iaitu East Coast Regional Head untuk SME daripada Maybank, dan seorang lagi speaker yang kedua, Encik Nur Azam Nur Rahmat, iaitu Vice President untuk Micro Business Division Retail Banking Department daripada BSN HQ. Okey, saya rasa ialah tajuk ni agak berat, tajuk ni agak saya rasa yang ramai orang ingin bertanya bermacam-macam soalan kan. So diharapkan dengan perkongsian yang serba sedikit dalam tempoh 1 jam ni untuk kami bertiga untuk bercakap, insyaAllah akan memberi serba sedikitlah maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di samping menjadi moderator, saya juga hari ini akan membentangkanlah serba sedikit daripada sudut helikopter view lah yang mana saya akan menceritakan sedikit tentang bantuan bayaran balik pinjaman, dan saya akan sentuh tentang serba sikit tentang BNM Fund dan apa yang diperlukan, apakah yang perlu diketahui oleh peniaga-peniaga di luar sana jika mereka menghadapi penolakan ataupun rejection daripada bank dalam proses permohonan tersebut. So hari ini sekejap saya share screen. Okey. Saya nampak kan? Kita punya screen Okey. Bismillahirrahmanirrahim Okey, hari ini saya akan sentuhkan sikit sebab benda ni adalah satu selepas daripada apa yang kita baru dapat maklumat daripada announcement daripada PM pada 28 hari bulan, baru 2 hari lepas kan, ada sedikit perubahan dalam bentuk bantuan bayaran balik ni kan, yang mana seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam teks ucapan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, iaitu Pemulih, pada 28 Jun baru ni, yang mana moratorium akan diteruskan, cuma untuk nak memudahkan
meningkatkan pemahaman rakyat-rakyat, peniaga-peniaga ataupun semua keseluruhan peminjam yang sedia ada, saya nak bahagikan perkara ni kepada 3 kategori utama untuk nak memudahkan. Okey. Kategori yang pertama sebenarnya moratorium ni ada untuk semua individu. Sama ada orang itu adalah B40 ataupun M40 ataupun T20. Sebab sebelum ni orang cakap just untuk B40 saja, untuk T20 tak ada. Ini untuk moratorium, untuk kluster yang pertama, untuk kategori yang pertama, untuk semua individu. B40, M40 dan T20. Dan kategori kedua adalah untuk semua perusahaan mikro. Yang ini, 2 kategori ini, mereka tidak perlukan dokumen sokongan. Cuma permohonan perlu dibuat terus kepada institusi keuangan dan moratorium tu akan diberi terus kepada mereka. Okey, yang untuk kategori yang ketiga, untuk semua PKS, yang ini kepada mereka yang terlibat, yang terjejas oleh pandemik COVID ini, kategori ini mereka juga tidak perlukan dokumen sokongan, tetapi syarikat ni perlu membuat pengisytiharan kendiri. Okey, pengisytiharan kendiri itu apa? Sebagai contoh, mereka perlu membuktikan yang pendapatan mereka terjejas. So, untuk ini permohonan boleh dihantar kepada pihak bank mulai 7 Julai ini. 7 Julai ini maksudnya pada hari ini, pada hari Rabu lah. Saya rasa hari Rabu. So hari Rabu ke semua institusi keuangan, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya nak maklumkan di sini, mungkin ada yang dah buat panggilan kepada pihak bank bertanya tentang skim pemulih yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada yang dah pergi bertanya dengan bank, boleh tak saya nak buat permohonan? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua yang pendengar di sini, okey, skim ini, package ini sedang dalam proses untuk pihak bank menyediakan FAQ. Okey, untuk menyediakan soalan-soalan lazim yang biasa yang akan ditanya oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. So, kami minta pihak tuan-tuan dan puan-puan beri bank masa sedikit dalam 1-2 hari ini untuk mereka menyediakan. Saya rasa pada hari ini insya-Allah sahabat-sahabat saya juga Encik Syariza dan Encik Azam pun akan berkongsi sedikit tentang maklumat ni. Sebab benda ni dalam proses, ialah baru 2 hari dilancarkan oleh PM dan benda ni akan roll out pada 7 hari bulan Julai. Jadi insya-Allah dalam tempoh 1-2 hari daripada sekarang, benda ni akan berada di dalam permohonan boleh dibuat terus kepada bank-bank tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ini saya sentuhkan sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan bantuan bayaran balik lah. Bantuan bayaran balik. Yang ni ada sikit soalan-soalan yang biasa ditanya oleh orang ramai kepada pihak bank negara ataupun even bank sendiri pun selalu ditanya tentang perkara-perkara ni. Okey. So saya nak kongsikanlah sikit kat sini. Saya ada 15 minit kat sini kan. Okey, adakah rekod saya jika saya membuat permohonan bantuan bayaran balik ini nanti, adakah saya nanti akan tak dapat pinjaman, Cik? Ada soalan sebab semalam pun saya ada terima panggilan bertanya tentang ni kan. So ada setengah tu takut, dia worry untuk nak buat permohonan bantuan bayaran balik sebab dia katanya kalau saya memohon bantuan bayaran balik nanti saya tak dapat. Maksudnya saya nak dapat pinjaman yang baru nanti, benda ni akan tertutup, menyebabkan tertutup. So dia takut kalau kata dia pulih nanti dia tak boleh nak dapat pinjaman baru. Okey. Jawapannya adalah tidak. Okey. Sebab yang viral tu ada janganlah mohon bantuan bayaran balik ini kan. Saya pun baca, saya pun pengguna Facebook juga. So saya tengok kat situ, okey, ada yang tulis nanti akan efek you punya sikris. No, dia takkan efek tuan-tuan dan puan-puan punya sikris. Okey, sikris untuk di dalam bantuan bayaran balik ni, sikris tidak akan terjejas sama sekali. Okey, antara soalan-soalan hot juga kan yang ditanya, okey, moratorium ni mempunyai kos tambahan kalau kita ambil moratorium. Okey, kat sini saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan kos ni, jika kita rujuk kepada moratorium yang lepas
moratorium yang lepas memang ada kos tambahan dikenakan ke atas baki pinjaman tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kos ini adalah sangat minimum yang bank kenakan. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, untuk moratorium yang akan bermula pada 7 Julai ini nanti, untuk next week hari Rabu tu insya-Allah, keputusan akhir masih belum dimuktamadkan, dan saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan bersabar, dan di peringkat polisi, di peringkat government, di peringkat bank, mereka akan mencari mekanisme terbaik untuk membantu rakyat. Sebab dengan cara memastikan rakyat ada ruang untuk berbelanja, kemampuan untuk spend dia punya duit, so itu sebenarnya akan generate kita punya ekonomi semula, dan kami sedar tentang itu, dan insyaAllah pihak-pihak tersebut, pihak-pihak daripada bank negara, kerajaan dan institusi kewangan akan cuba mencari solusi yang terbaik untuk membantu semua rakyat, insyaAllah. Okey. Berkenaan dengan nasihat, yang sebab terlalu banyak info-info yang saya rasa agak kurang bertepatan dengan sebenarnya apa yang maksud moratorium ni. So nasihat saya kepada peminjam-peminjam untuk mereka terus call kepada institusi-institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan jelas daripada bank, daripada mendapatkan maklumat-maklumat yang tidak sahih daripada laman-laman sosial. Okey. Pada mereka yang akan mendapatkan moratorium ni, saya ingin menasihatkan untuk mereka menyemak ataupun melihat terma-terma pembayaran yang di-offer oleh institusi kewangan, dan jika mereka telah in future, kalau mereka telah keluar daripada keadaan kekangan hidup ataupun bisnes dah mula pihak bank untuk keluar daripada skim ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi untuk ke institusi kewangan dan boleh keluar. Saya rasa internet connection saya unstable. Dengar ke Cik Syarizal dengan Cik Azam? Dengar. Tadi terputus sekejap je. Tadi breaking. Okey. Ada call. Okey. Thank you. Okay, saya akan teruskan daripada tadi bantuan bayaran balik. Saya akan touch tentang dana-dana BNM. Okey, dana-dana BNM ni ada 8 dana. So kalau saya nak go through satu persatu, saya rasa dana mungkin akan mengambil masa yang sangat panjang. Saya akan touch sikit dan kemudian saya akan maklumkan ke mana untuk tuan-tuan dan puan-puan nak mendapatkan info tentang dana-dana BNM ni. Okey, yang pertama sekali saya nak sentuh tentang dana bantuan bencana. Okey, dana bantuan bencana ni kalau dia akan ditutup pada Julai, pada penghujung Julai 2021 ni, yang mana pada mereka yang hari tu kalau tuan-tuan dan puan-puan terjejas disebabkan oleh banjir yang baru-baru ni, boleh pergi memohon kepada institusi-institusi kewangan yang berada yang ada, dan jumlah pinjaman ini dia daripada 5 untuk sehingga 500,000 untuk PKS, dan untuk mikro dia orang boleh boleh mendapatkan pinjaman sehingga 75,000. Okey. So itu under surface dia, okey, dekat sini, dan permohonan ni masih dibuka. Sebab hari tu kami memang sedar, especially dekat belah Pahang itu hari, memang sangat terkesan. Banyak permohonan-permohonan datang daripada sebelah sana. Dan kadar interest dia, pembiayaan dia efektif maksimum adalah sehingga 3.5%. Adalah sangat rendah, termasuk fee jaminan. Itu Okey, berikutnya tentang kemudahan bantuan pemulihan bersasar. Okey, tentang kemudahan bantuan bersasar ni, ini adalah antara sektor-sektor, kriteria-kriteria yang layak. Kedai membaiki komputer boleh memohon, sebab
permohonan ini kan dia sebenarnya dia kepada kepada mereka yang terjejas oleh COVID. Okey. Tapi dia ada beberapa sektor saja, dia bukan untuk semua, sebab nanti kan tanya okey saya sektor saya ni boleh tidak. So dekat sini dalam kami punya info sheet ni dia akan menyediakan kriteria sektor mana yang layak untuk memohon untuk ni dan interest rate dia pun sehingga 3.5% saja termasuk fee. Tempoh pembayaran dia sehingga 7 tahun. Yang ini termasuk tempoh moratorium yang mana sehingga 6 bulan. So dalam permohonan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan moratorium juga. Saya terpaksa sentuh secara surface dulu sebab saya ada 8 dana dan saya ada presenter yang lain. Nanti saya akan kalau kata perlukan maklumat detail, saya akan ada link yang saya akan tinggalkan kat sini nanti. Okey, yang ini untuk kemudahan teknologi tinggi aspirasi aspirasi pelaburan nasional. Okey, yang ini yang untuk usahawan-usahawan di Malaysia yang dalam sektor-sektor ni untuk keluaran elektrik dan elektronik, untuk bahan kimia, sebab sektor-sektor ni biasanya kalau kata sektor-sektor yang jarang kita dengar, tapi mereka ni ada dan kami tidak melepaskanlah. Tak adalah ada certain sektor yang ada, kenapa sektor saya tak ada. So sebenarnya dana-dana Bank Negara ni kita cover untuk semua keseluruhan sektor yang ada di Malaysia. Yang ini kan bantuan ni PKS ni untuk teknologi tinggi ni dia sangat special, yang mana dia punya interest rate dia sebenarnya sehingga 3.5% tanpa jaminan, sebab dana-dana Bank Negara ni biasanya lebih rendah, atau sehingga 5% termasuk yuran jaminan. Okey. Nanti ini pun dana ni pun selama 7 tahun juga Okey, yang ini untuk ciri-ciri perusahaan mikro. Perusahaan mikro ni loan dia sehingga 50,000 saja. 50,000 saja, yang mana perusahaan mikro ni kepada mereka yang turnover dia mikro definition dia, yang mana turnover dia adalah kurang daripada RM300,000. Okey, yang ini tempoh pembayaran dia cuma sehingga 5 tahun. Cuma untuk permohonan untuk interest rate dia akan ditentukan oleh institusi kewangan sendiri berdasarkan kepada scoring yang mereka buat ke atas pemohon tersebut. So contoh kalau kita pergi kepada Maybank, rate dia berbeza, BSN rate dia berbeza. Memang untuk kemudahan perusahaan mikro ni interest rate dia memang berbeza untuk bagi setiap bank Yang ni untuk mereka yang untuk perusahaan mikro. Yang ini dana tentang untuk semua sektor. Dana untuk semua sektor ni, yang ini kalau kata ada sektor-sektor yang terlepas, maksudnya kalau kata saya ni berniaga ni pergi memohon dengan bank A tak dapat, lepas tu bank B pun tak dapat, dia kata saya tak kena dengan sektor sektor saya ni tak ada allocation untuk bank, so saya pergi ke bank B pun tak ada allocation. So tuan-tuan dan puan-puan boleh memaklumkan kepada pihak bank, saya ingin memohon kemudahan untuk semua sektor, dana daripada Bank Negara, okey, untuk apa? Untuk tujuan pembelanjaan modal ataupun untuk modal kerja. So interest rate dia yang ini kadar pembiayaan dia untuk sehingga 7% dan tempoh pembayaran dia untuk tempoh 5 tahun. Sebersikit info ada dekat sini. Jika kalau kata tak jelas, insya-Allah dekat kemudian nanti saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, satu lagi tentang ini sektor kemudahan agro makanan ataupun dulunya dikenali sebagai 3F Fund for Food. Okey, fund ini dulu hanya dibawa oleh Agrobank, tetapi kalau tak salah saya dalam tempoh 2 tahun yang lepas
dana Bank Negara ni kita telah salurkan kepada ke semua institusi keuangan, Bank Perdagangan dan Bank Islam, yang mana pinjaman ini sehingga 3.5% setahun termasuk fee jaminan. Okey, yang ini sebenarnya sangat interesting kepada mereka-mereka yang terlibat dalam industri food producer, sebab ambil peluang ini, sebab ramai di kalangan kita, especially di Pantai Timur, sebab saya berada dekat Bank Negara Kuala Terengganu di Pantai Timur. Ramai bila berhubung dengan peniaga-peniaga ni, saya rasa ramai yang masih tak tahu tentang fund for food ni, tentang dana untuk agro makanan ni. Sebab interest dia sangat rendah, 3.75, dan tuan-tuan dan puan-puan cuma boleh pergi approach bank dan memohon, okey, saya nak bertanya kepada bank, saya nak memohon untuk kemudahan agro makanan. Kemudahan agro makanan daripada dana daripada Bank Negara, yang mana benda ni masih available. Apa yang saya tawarkan kat sini, saya lontarkan dalam platform ni, semua masih available untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Pembiayaan dia sehingga 5 juta. Okey. Okey, yang ini untuk automasi, untuk mereka yang daripada industri otomotif, mereka boleh membuat permohonan di sini. Interest rate dia cuma 4%, permohonan pembiayaan sehingga 3 juta dan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Okey. Yang ini pun salah satu daripada poket daripada fund daripada Bank Negara. Okey, ini salah satu lagi yang the latest yang di bawah penjana, plan penjana, skim pembiayaan pelancongan, yang mana allocation dia sehingga 1 bilion. Yang ini semua untuk sektor-sektor yang layak, yang mana yang related kepada pelancongan, iaitu sektor-sektor teras pelancongan ataupun sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Okey, kepada mereka yang daripada industri pelancongan, sama ada mereka ni adalah pengusaha bot-bot tambang, untuk yang terlibat dalam industri pelancongan, mereka juga layak untuk memohon skim pelancongan penjana ni. Okey, dia permohonan dia fund peruntukan dia sehingga RM300,000 untuk setiap PKS. Bagi mikro, mereka layak sehingga RM75,000 dan interest dia pun agak rendah, sangat-sangat rendah, 3.5%, dan minimum tempoh pembayaran balik adalah dalam tempoh 7 tahun. Okey. Tapi dekat sini saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk nak daripada pelbagai dana, saya rasa dana-dana yang ada, dana-dana yang Bank Negara tawarkan, kita cover untuk semua sektor-sektor yang ada di Malaysia, insya-Allah. Dan jika kalau kata tak ada yang mana satu dana yang bersesuaian, okey, dana-dana untuk kemudahan untuk semua sektor tu, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh go through untuk yang itu juga. Okey, jika dekat sini saya ada masukkan dalam slide ini, okey, untuk maklumat lanjut boleh pergi ke bnm.gov.my/covid19. Dekat sana kita ada listkan dana-dana daripada Bank Negara tu. Okey, saya rasa saya dah overrun dah ni. Okey, yang untuk ke mana jika kata permohonan tuan-tuan dan puan-puan kalau gagal? Sebab kami dengar, kami dapat maklum, alamak, saya dah pergi mohon dah tuan, tapi bila saya nak mohon, saya rasa sukar untuk nak tembus kepada bank ni. Balik-balik kena reject. So ke mana arah tuju kita? Di sini saya nak ceritakan tentang MyKNP. Okey, MyKNP ni adalah tempat jika mana permohonan tuan-tuan dan puan-puan gagal. Tetapi buat masa sekarang, MyKNP ni memberi fokus kepada pembiayaan PKS dan pembiayaan perumahan sahaja. Okey, untuk ini sebenarnya MyKNP ni dia dah dibangunkan hasil usaha sama pihak Bank Negara Malaysia, CGC dan AKPK. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari portal MyKNP ni. Okey, inilah kalau kata permohonan tuan-tuan ditolak,
cuba dapatkan maklumat daripada pihak bank, surat rejection. Bank akan sediakan satu surat rejection letter, rejection atas sebab apa, dan MyKNP akan memberi nasihat dan khidmat penjelasan kenapa permohonan tidak berjaya, dan jadikan penolakan ini bukan satu penolakan yang berterusan. Maksud saya, kalau kata hari ini tuan-tuan dan puan-puan gagal, bukan selamanya tuan-tuan dan puan-puan gagal. InsyaAllah, mungkin dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang, tuan-tuan dan puan-puan boleh mula akses kepada institusi kewangan. Okey? Okey, tentang perusahaan mikro. Okey, peniaga-peniaga mikro yang terjejas, di samping mendapatkan bantuan daripada pihak bank, peniaga-peniaga mikro juga, tuan-tuan yang dalam kluster mikro ni boleh mendapatkan bantuan daripada pihak AKPK, daripada meja bantuan perusahaan AKPK. AKPK ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni bekerja Isnin sampai Sabtu. Mereka ni memang bekerja keras daripada Isnin sehingga Sabtu, 9 pagi sampai 9 malam. Untuk apa? Untuk tujuan untuk nak membantu rakyat-rakyat yang terjejas, cuba nak membantu sehabis baik dan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Di samping tu juga ada bantuan bayaran balik untuk PKS. Yang ini dikenali, kalau ramai tahu tentang SDRS lah, ataupun Small Debt Resolution Scheme, ataupun dalam bahasa Malaysianya skim penyelesaian pinjaman kecil. Okey. Pada mereka yang agak terkesan, yang mana dah tak boleh nak akses kepada bank untuk nak dapatkan penstrukturan atau penjadualan semula apa semua, boleh melalui AKPK juga, melalui AKPK dan memohon di bawah skim SDRS ni, yang mana selagi tuan-tuan dan puan-puan syarikat masih wujud ataupun tidak muflis, masih wujud. Syarikat yang telah muflis, syarikat yang telah ditutup sekalipun, tetapi tuan-tuan dan puan-puan masih boleh membuat pembayaran, mungkin ada sumber lain pendapatan dan boleh melalui AKPK untuk terus membuat pembayaran balik. Okey, saya di sini, ini my last slide. Okey, tentang ISME. Okey, yang ini pun ramai yang masih tidak tahu tentang IMSME. Okey, yang ini adalah platform yang sangat bagus, yang mana ISME ni, dia tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke dalam IMSME ni, yang mana ada 25 institusi kewangan yang berada di sini. Kalau nak membuat permohonan sekarang susah nak pergi kepada bank kan, dalam keadaan pandemik ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat permohonan pinjaman di IMSME, yang mana ada 26 bank akan melihat tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan mengakses jika tuan-tuan dan puan-puan layak dengan skim, contohnya hari ini layak dengan skim yang di-offer oleh Maybank. So Maybank akan pick up dan offer, okey, kami ada skim ini yang bersesuaian dengan pihak tuan, ataupun daripada pihak BSN, dia rasa tuan-tuan dan puan-puan layak, dia akan offer kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang diorang akan tawarkan. So, saya rasa buat masa sekarang, saya rasa cukup. Saya pun dah overrun daripada saya punya masa sepatutnya. Itu serba sikit daripada dana dan bentuk bantuan bayaran balik yang ditawarkan kepada peniaga-peniaga. Saya rasa saya akan pergi kepada Cik Syarizal untuk beliau, kita akan melalui forum ni, kita akan bercakap serba sikitlah dengan kita punya dengan kita punya speaker-speaker. Saya nak bertanya dululah sebelum kita nak bertanya secara lebih dalam kan, kita nak bertanya dulu kepada Cik Syarizal dengan Cik Azam. Saya mulakan dengan pihak Maybank. Kita rasa kita cuba kita buat forum ni secara santai. Okey. Cik Nur Azam di pihak Maybank, saya nak bertanya serba sikitlah. Saya pun tadi dah brief serba sikit dengan pantas, dengan lajunya. Saya nak tengok, saya nak tahu serba sikit, bagaimana sebenarnya di pihak Maybank ataupun di pihak tuan melihat perkembangan semasa yang mana yang dihadapi oleh PKS bagi mendebani cabaran COVID ni, yang mana yang ni semua tak pernah dilalui oleh mereka.
Cik Nur Azam, saya rasa soalan tu yang pendek. Saya minta Cik Azam pun boleh jawab dalam keadaan pendek tapi dan mantap lah. Untuk soalan pihak Maybank tu apa tu? Cik Syarul. Maybank rasanya. Kepada pihak Maybank. Apa, Kepada pihak Azam, Maybank. sahabat saya pun boleh tu, Azam boleh jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak SME Corp kerana menjemput kami dalam berkongsi sedikit mengenai dana-dana dan juga maybe ada perkembangan terbaru yang kita boleh kongsikan kepada pihak usahawan, ya. Okey, berkenaan apa yang diutarakan oleh Cik Syarul tadi, saya nampak dari segi cabaran yang dihadapi oleh pihak usahawan sekarang ni, dia berbeza dengan apa cabaran economic recession yang berlaku mungkin pada tahun 1997 dan maybe 2007. Dia berbeza because sekarang ni pandemik ni kita mungkin tidak boleh jangka sampai bila kita akan habis. Jadi kesan yang saya nampak yang direct kepada pihak usahawan, pihak PKS ni, mungkin dari segi kekangan dia dalam meneruskan perniagaan tu. Kekangan tu kita faham mungkin dari segi kita nak memutuskan rantaian tu, tetapi sikit sebanyak ia memberi satu, orang kata, cabaran jugalah kepada pihak usahawan untuk beroperasi. Tetapi dalam masa yang sama saya perhatikan perkembangan semasa yang berlaku sekarang ni, kita boleh nampak ada the penetration rate dari segi penggunaan aplikasi dan juga IT dan juga online dan sosial media lebih kerap dan lebih aktif oleh pihak usahawan dalam memasarkan produk mereka. Jadi itu satu benda yang bagus dari segi mungkin norma baru yang mungkin lain daripada kebiasaan yang diorang buat sebelum ni lah. Itu pandangan saya, Cik Syarul. Okey, terima kasih Cik Sarizal kan. Tu daripada sudut pandang institusi kewangan. Okey, untuk BSN ni kan, saya nak tanya sebab BSN ni kalau kata kita ni cakap secara layman ni lah tentang Cik Azam kiranya BSN ni dikategorikan sebagai taiko dalam micro loan ni kan. Okey, tentang perusahaan mikro ni, kebanyakan dia bersandar dengan pendapatan harian sebagai punca pendapatan mereka. Mereka ni definitely sangat terjejas. Cik Nazam. So saya nak tahu sebagai institusi kewangan yang sangat dekat dengan usahawan mikro ni, apa pandangan Cik Azam tentang dia lah daripada sudut mikro punya usahawan ni? Terima kasih Cik Syarul dan juga terima kasih kepada SME Corp sebabkan mengadakan sesi pada hari ini. Boleh dulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya usahawan di sana, khususnya untuk usaha mikro. Dan sememangnya kalau kita cakap dari segi usaha mikro ni memang agak terkesan di situasi pandemik yang kita hadapi sekarang. Sebabkan orang kata kalau dulu kita boleh berniaga, orang kata buka kedai, tutup kedai. Sekarang ni kita dalam keadaan yang MCO ni apa semua, maka kita punya norma untuk melakukan perniagaan tu dah agak berubah. Jadi obviously dari segi aliran tunai akan terjejas kerana perniagaan tak dapat beroperasi seperti biasa. Cumanya apa yang kita dapati dalam tempoh yang orang kata setahun lebih ni, walaupun dalam keadaan tidak ketentuan ni, masih lagi terdapat usahawan-usahawan mikro yang masih lagi bertahan. Mereka ni kental sebenarnya Cik Syarul. Dan pada masa yang sama juga sebahagian mereka ni telah berjaya mendapatkan pembiayaan, khususnya dari segi aspek pembiayaan package yang perhatian dengan pilihan monetary yang berjumlah 800 juta. Jumlah ni sebenarnya dah habis. Dan sebab tu kerajaan melalui package pemberkasa kita offer yang baru sebanyak 300 juta dan dana tu masih ada lagi. So that's why ini merupakan avenue bagi peniaga-peniaga. Bukan nak kata dia orang tu tak boleh nak bernafas dalam keadaan sekarang ni, masih lagi ada avenue. Dan cumanya orang kata yang agak menarik sekarang ni seperti mana yang Cik Syariza mention tadi, sebabkan sekarang ni kebanyakan peniaga-peniaga mikro ni terutamanya dah mula mengurak langkah dari segi aspek untuk mempromosikan barangan mereka ni secara digital, especially untuk FB dengan WhatsApp. So kalau kita tengok katakanlah macam nak jual alat ganti kenderaan ke, ataupun menjual pakaian, ada setengah-setengah menjual kek dan juga pastry, makanan, obviously macam member saya ni ada di Sabah tu sampai menjual ikan bilis dan ikan masin through FB dan sebagainya. Ini merupakan antara contoh adaptasi terhadap ilmu baru
bagi menjalankan perniagaan dan mempercakapkan jualan. Dan that's why melalui dasar Keuangan Negara 2030 yang diumumkan oleh pihak kerajaan terdahulu, ya, fokusnya ada lebih pada ekonomi digital, ya. Dan sehubungan itu kalau kita tengok macam sekarang ni melalui MDEC, iaitu Malaysian Digital Economy, pihak kerajaan telah menyediakan geran padanan inisiatif pendigitalan PKS. Jumlahnya agak besar, 500 juta, yang mana peruntukannya harus diselesaikan dalam 5 tahun. Dan jumlah ini sebenarnya telah ditambah lagi sebanyak 100 juta melalui pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia baru ini, ada additional lagi 100 million. Ya. So sekarang ni di bawah package orang kata geran padanan ni saja dah hampir 24,000 penerima dan kita pun dah disburse lebih daripada 60 juta. So orang kata ini merupakan antara adaptasi dan juga peluang-peluang yang pihak peniaga makro cuba adaptasi supaya orang kata dapat mendigitalkan perniagaan masing-masing dan pada masa yang sama juga dapat mempertingkatkan jualan. Ya. Okey, terima kasih Cik Azam. Tengok tu, bila orang yang passionate tentang usahawan mikro ni, saya tahu, saya kenal Cik Azam ni daripada Sabah lagi ni. So kiranya bila dia bercakap tu, cakap daripada hati, insya-Allah sampai kepada pendengar-pendengar yang dekat luar ni. Okey. Seterusnya kita akan pergi round kedua. Saya nak pergi lebih detail sikit daripada Maybank dan BSN. Okey, kita sebenarnya ada soalan ni dekat sini, tapi tak apa, nanti kita pergi dekat di akhir nanti kita akan sentuh tentang soalan. Okey. Cik, saya pergi kepada Maybank dulu, Cik Syarizal. Okey, dengan dia punya presentation dia, kita ada masa sepatutnya saya bagi dia 15 minit, tapi sebabkan saya dah makan dia punya masa, saya bagi dia 10 minit. Okay. So dekat sini, okay, saya nak minta Cik Syarizal briefkan apa yang Cik Syarizal nak sampaikan dari perspektif Maybank dengan padat dan mantap dalam tempoh 10 minit ni, insyaAllah. Okay, silakan Cik Syarizal. Okay, terima kasih Cik Syarul. Dia dah makan, so nanti saya kena belanja dia juga lah. Ya. Okay, ini mungkin fresh from oven 2 hari kan. Jadi just untuk recap balik kepada usahawan-usahawan yang mana melalui pengumuman daripada PM baru-baru ni ada 3 agenda di bawah pakej pemulih untuk membantu, salah satunya untuk menyokong perniagaan. Jadi apa yang saya sentuhkan hari ini adalah berkenaan atau berkaitan dengan PKS, ya. Jadi apa yang Cik Nur Azam cerita tadi, kita ada geran khas prihatin yang berjumlah sebanyak 5.1 bilion, ya. Dan juga ada juga yang kita bagi tambahan 100 juta tadi untuk kita enhancekan lagi dari segi digitalization kepada pihak-pihak PKS. Okay. Selain daripada itu, kita ada dana tambahan. Sebelum ni ada pernah dengar tadi Cik Syarul ada cerita pasal TRRF Fund tadi. Jadi pihak Bank Negara ada tambah lagi 2 bilion lagi untuk PKS, dan juga untuk mikro kita ada tambahan 1.1 bilion, yang mana sahabat saya Cik Azam mungkin dia ada boleh terangkan tadi 500 juta melalui BSN lah. Jadi saya akan cerita dari segi kontak Maybank, tetapi secara umumnya pakej-pakej yang ditawarkan oleh pihak bank tu lebih kurang sama. Jadi untuk pengetahuan pihak usahawan, pakej ataupun bantuan pinjaman yang kita tawarkan ni dibahagi kepada 2 segmen yang utamalah, iaitu dari segi modal kerja ataupun pembiayaan aset. Jadi apa yang saya cerita kat sini dari segi pihak Maybank, kita menyediakan pinjaman dari segi modal kerja tanpa cagaran. Tanpa cagaran, kalau tengok kat sini boleh dari segi produk yang pertama, portfolio guarantee extra, SME online financing, SME clean loan plus dan juga FDX. Okey, untuk yang 2 item yang tersebut tu seperti saya cakap, tak ada guarantee, tak ada cagaran, tak ada property nak kita tawarkan, tak ada fixed deposit. Jadi hanya director's guarantee ataupun guarantee daripada owner sahaja. Okey, dan kami juga faham dari segi kekangan usahawan yang dari segi penyediaan dokumentasi, dan juga mungkin ada kekangan dari segi movement control, kat situ tak boleh nak bergerak, apa semua nak pergi ke office.
Jadi kita juga ada menyediakan satu platform melalui online financing yang mana tawaran ini kita buka kepada bisnes yang lebih setahun dah boleh apply. Okay, amount dia kita tawarkan sehingga RM250,000. Apa advantage untuk produk macam ni? Kita boleh bagi tanpa cagaran dan juga cepat. Dalam masa 1 minggu hingga 2 minggu, kita boleh disburse daripada start usahawan memohon, kita boleh proses dan juga disburse dalam masa yang cepat. Dan yang kedua, mungkin ada usahawan yang memerlukan kombinasi, dia nak flexibility. Jadi kita ada produk yang kedua tu, kita tawarkan dari segi OD dan term loan. Untuk pengetahuan, produk yang di atas tu hanya untuk term loan sahajalah ya. Dan ada juga usahawan yang ada fixed deposit yang dalam simpanan dia yang dia rasa dia nak gunakan untuk dapatkan lebih lagi nilai dia. Jadi kita boleh tawarkan margin financing sebanyak 200% daripada nilai FD yang tuan-tuan tawarkan dan ataupun charge kepada pihak bank lah. Okey, satu lagi produk yang tadi kita cerita pasal CGC. CGC ni satu agensi yang dia sebagai guarantor lah. Jadi kalau kita tengok pengumuman kerajaan, dia pun ada tambahan jaminan melalui syarikat AJPP Syarikat Jaminan Perniagaan AJPP. Jadi produk yang berkaitan dengan AJPP ni, kita ada satu lagi produk dipanggil WCGS, yang mana nilai pinjaman tu agak besar sehingga 1.3 juta, dan kombinasi produk tu pelbagai. Kita ada OD, kita ada term loan, kita ada trade line juga untuk produk ni lah. Dan segmen yang kedua dari segi pembiayaan aset. Jadi mungkin ada tuan-tuan yang sekarang ni masih lagi stable dan mungkin ada tenant yang ingin menjual properti yang tuan sewa sekarang ni. Jadi ini mungkin kata peluang, sebab dengan interest rate BLR yang rendah sekarang ni, jadi pihak Maybank dan nak ikutkan semua bank ada tawarkan pembiayaan aset, yang mana bagi pihak Maybank kita tawarkan sehingga 120% dan juga tempoh sehingga 20 tahun. Dan yang terakhir sekali, produk trade kepada pengusaha yang mungkin ada involved dalam import export, yang memerlukan trade facility yang dia nak bagi kepada supplier dia, kami pun ada menyediakan kemudahan tersebut. Itu dari segi dana. Okay? Selain daripada 8 dana yang Cik Syarul ceritakan dari Bank Negara, yang ini dari segi facility yang kita tawarkan daripada pihak bank. Jadi bagaimana pula dari segi bantuan pembayaran balik? Saya ceritakan dari segi PPRA, Pemerkasa Plus Package ya. Walaupun mungkin ini dah outdated sebab dia akan diganti oleh package pemulih, tetapi hanya untuk menerangkan dari segi mungkin lebih kurang sama je. Dari segi option yang kita tawarkan, pihak Bank Negara menawarkan dari segi option pertama dan kedua tadi. Untuk option pertama 3 bulan deferment, maknanya kita anjak kan 3 bulan, dan option kedua 50% reduction. Jadi bila customer minta under package Pemerkasa ni, memang automatik boleh dapat. Okey. Tetapi pihak Maybank ada tawarkan option yang ketiga juga, yang mana kita bagi 6 bulan deferment dan juga untuk 9 bulan berikutnya kita tawarkan 50% potongan daripada installment. Dan untuk tempoh seterusnya kita akan revise dia punya installment. So ini daripada pihak Maybank. Jadi kalau kita tengok dari segi pengumuman yang baru-baru ni, kerajaan telah mengumumkan moratorium selama 6 bulan. Tadi Cik Syarul pun ada share tadi. Jadi tanpa syarat, maksudnya hanya bagi declaration je. Bagi declare you punya business memang affected dan kita terus bagi. Jadi untuk PKS pula kita bagi, tetapi macam kita akan minta ada few dokumen lah. Tapi bagaimanapun kita tunggu sebelum 7 hari bulan 7 ni, kemungkinan besar. In fact sekarang semua bank dalam proses untuk nak finalisekan package-package yang anda pemulih untuk repayment assistance. Jadi jangan risau. Dalam masa terdekat pihak bank akan keluarkan dia punya FAQ dan juga package-package yang berkaitan under this repayment assistance anda pemulih. Itu saja daripada pihak saya. Thank you Cik Syarul. Cukup aku 9 minit. Cik Syarul mute. Okay.
Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Syarizal. Cik Syarizal, kami ni selalu juga berkongsi, ada beberapa kali dah kita berkongsi platform bersama, bercakap berhadapan dengan peniaga-peniaga. Okey, yalah, tengok nampak macam mana Maybank daripada on top of dia ada sebelum ni yang di bawah Pemerkasa memang dah sedia ada moratorium tempoh 6 bulan pun, tapi dia masih ada package yang ketiga. So macam mana bank cuba nak offer yang terbaik lagi daripada apa yang ada dah memang sedia baik, cuba lagi untuk nak memberi yang terbaik lagi kepada orang awam ataupun kepada peniaga-peniaga di luar sana untuk nak membantu. Okay, so saya akan teruskan sesi kepada Cik Nur Azam untuk Cik Nur Azam buat pembentangan daripada sudut BSN pula. Apa yang BSN akan offer kepada rakyat-rakyat kita, insyaAllah. Okay, Silakan. terima kasih Azam. Cik Syarul ya. So terima kasih kepada Cik Syarizal as well. So apa ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya BSN ni telah mula memperkenalkan produk mikrokewangannya sejak tahun 2007 lagi ya. Dan sejak tempoh yang agak lama tu, kita sebenarnya telah membantu lebih dari 97,000 peniaga-peniaga mikro bagi tujuan untuk mengembangkan perniagaan mereka ya. Dan pada masa yang sama juga kita pun orang kata masih menjalankan orang kata tugas-tugas yang dikategorikan sebagai mandated ya, bagi memastikan bahawa inisiatif kerajaan tu mencapai kepada golongan sasar ya. Dan terutamanya bila kita cakap pasal masa kita mula MCO tadi, kerajaan dah memang berikan perhatian pada peniaga-peniaga mikro dan PKS ni. Sebab kan kalau kita nak cerita balik pun, peniaga mikro PKS ni berdasarkan economic census tahun 2015 lagi ya, hampir 908,000 perniagaan yang berdaftar dengan SSN. Dan lebih daripada 75% daripada perniagaan tersebut merupakan kategori mikro dan juga PKS ya. So untuk pembentangan saya pula ni, saya akan fokus pada dua saja ya. Satu, kita akan menceritakan pasal Pemerkasa ya, dan pada masa yang sama juga saya akan menceritakan sedikit pasal inisiatif pendigitalan PKS yang mana setakat ini kita masih lagi dapati kurangnya take up rate daripada peniaga-peniaga ya, walaupun terdapat sejumlah wang disediakan oleh pihak kerajaan ya. Sebentar ya. Okey, bagi Pemerkasa sebenarnya kita ada 5 package utama di bawah Pemerkasa dengan sasaran ataupun jumlah dana disediakan sebanyak 300 juta ringgit ya. Dan untuk setiap satu skim ni mempunyai orang kata allocation dia tersendiri, sebabkan berdasarkan feedback yang pihak kerajaan dapat dari industri player untuk prihatin dan penyana tadi, ada terdapat segelintir daripada peniaga-peniaga tu tak sempat untuk apply ya. Dan seperti mana saya nyatakan tadi, di bawah penyana dan prihatin tu allocation 800 juta tu dah habis ya. So di bawah Pemerkasa ni peruntukannya adalah sebanyak 300 juta ya. So kita ada produk Pemerkasa, Pemerkasa Nita, Pemerkasa Mampan, Pemerkasa Belia dan juga khusus untuk golongan-golongan orang-orang upaya yang kita katakan sebagai istimewa ya. Jadi daripada 300 juta tu 150 juta disediakan untuk Pemerkasa General ya. So yang ini orang kata kalau misalnya untuk peniaga-peniaga kategori lelaki kat sinilah ya. Untuk Pemerkasa Wanita ada peruntukan khusus banyak 50 juta. Kita ada Pemerkasa Mampan 50 juta ya, yang ini dikhususkan untuk mikro dan juga PKS yang telah beroperasi 5 tahun dan ke atas ya. Kita ada khusus peruntukan untuk Pemerkasa Belia sebanyak 25 juta dan kita ada juga untuk OKU Nada 25 juta ya. So kesemuanya berjumlah 300 juta. Tapi pada masa yang sama juga ada juga peruntukan sebanyak 900 juta di bawah SENS yang ini khusus untuk peniaga-peniaga dari kaum Cina ya. Jadi sebabkan macam saya nyatakan tadi, pihak BSN ni kita pun dah lama dalam menyediakan pembiayaan mikro ni ya, dan kita pun memahami orang kata dari segi kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pihak-pihak peniaga mikro dan juga PKS ni dari segi aspek dokumentasi, dan mungkin ada certain kriteria-kriteria yang biasanya diminta oleh pihak bank-bank komersial tu, kita ada sedikit pertimbangan ya.
So bagi pemerkasa, tujuan pembiayaan adalah bagi tuan modal kerja dan juga pembelian aset, ya. Dan kita open untuk semua jenis perniagaan, tak kira sama ada milikan tunggal, perkongsian ataupun sediaan bahan, dan seharusnya perniagaan itu dimiliki oleh warga Malaysia lah. Dan untuk pemerkasa ni kita juga sediakan benarkan untuk mereka daripada kategori peniaga sendiri, khususnya golongan profesional lah, ya. Perniagaan mesti telah berdaftar dengan SSM dan telah pun beroperasi sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Ya. So, sejak dulu lagi BSN memang telah fokus untuk aspek sektor perniagaan ni pada 3 sektor ni. Penwujudan, pemborongan, pembuatan dan perkhidmatan. Namun begitu bukan nak kata sektor lain kita tak terima, kita akan mempertimbangkan berdasarkan kes-to-kes basis, ya. Dan agak berbeza berbanding dengan pakej penjana dan juga perhatian tadi, ya. Sekiranya penjana tadi kita charge interest rate pada kadar 3.5, ya, monthly rest. Maka untuk pemerkasa ni ada sedikit penyematan, kali ini kita charge pada 3% saja. Dan untuk pemerkasa ni kita offer both, sama ada Islamic dan juga konvensional, ya. So dari segi orang kata macam mana orang kata nak membezakan yang ini akan pergi kepada wanita ke belia ke ataupun istimewa. So obviously kalau misalnya untuk istimewa tu dari segi orang kata kategori dia lah, maknanya ada kad OKU lah. Dan pada masa yang sama juga equity pemilikan perniagaan tu lebih daripada 50%. Begitu juga untuk wanita dan juga belia, mesti sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh golongan-golongan tersebut, ya. Untuk belia ni kita ikut definisi yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah mereka yang berumur di antara 21 hingga 30. So yang itu dikategorikan sebagai belia. Mungkin kalau Cik Syarul Azmi tu rasanya mungkin kita boleh masuk dalam kategori pemerkasa jeneral lah kot. Tak sempat nak masuk belia ni. Dan 30 ni bukan berdasarkan bulan tapi berdasarkan tahun. So maknanya sekiranya kalau misalnya orang tu birthday dia jatuh semalam 1 bulan 7, masuk hari ni dah kira macam 30 tahun 1 hari. So kita masih lagi kirakan dia sebagai 30 tahun. Ya. So documentation ni memang minimal, ya, untuk pemerkasa ni tak susah. Kena sediakan salinan CJ SSM, kena ada salinan orang kata kad pengenalan, dan pada masa yang sama juga kena sediakan penyata bank terkini, ya. Dan sekiranya membuatkan OKU, so perlu menyediakan kad OKU. Lain-lain dokumen hanya diperlukan sekiranya perlu. Sekiranya tidak perlu, so kita akan tengok pada aspek 1, 2, 3 saja. Dan pada masa yang sama juga, selain ada submission through di kaunter-kaunter, kita pun dah boleh buat permohonan secara online melalui MyBSN, www.mybsn.com.my, ya. So ini saja untuk pemerkasa dari segi documentation. So nak kata susah documentation ni rasanya tak susah, amat mudah. Dan pada masa yang sama juga orang kata dari segi aspek moratorium selama 6 bulan kita masih lagi kekalkan untuk pemerkasa. Dan seperti mana yang saya cakapkan tadi, monthly rest untuk pemerkasa ni adalah dikira pada dasar interest rate untuk pemerkasa ni dikira pada monthly rest, ya. Dan ada lagi satu inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan melalui yang dikatakan sebagai inisiatif penelitian PKS. Yang ini merupakan kolaborasi antara BSN dan juga MDEC, ya. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, ada peruntukan khusus banyak 500 juta dahulu sebelum kita dapat yang terbaru ni additional 100 million, ya. Dan ianya bagi tujuan untuk para usahawan di sana untuk upgrade diorang punya sistem di syarikat masing-masing, tak kira sama dari aspek point of sale ke ataupun aspek perolehan ke, aspek pencukaian, human resource, pendigitalan pemasaran dan termasuk remote working, ya. So yang ini sebenarnya merupakan geran padanan, yang mana melalui geran padanan ni pihak kerajaan akan support 50% daripada baki bayaran yang perlu dibayar pada pihak penyedia, ya, tetapi tertakluk pada maksimum RM5,000. So sebagai contoh, kalau misalnya nak beli komputer sistem daripada satu teknologi service provider yang berdaftar dengan MDEC ni, katakanlah invoice yang berjumlah RM7,000, ya. Usahawan perlu membayar dulu sebanyak RM3,500 dan remaining RM3,500 tu akan dibayar oleh pihak BSN kepada pihak pemekan.
So syaratnya adalah PKS tu mesti sekurang-kurangnya dimiliki oleh warga negara Malaysia 60%, ya. Telah pun beroperasi kurang-kurangnya selama 6 bulan, dan pada masa yang sama juga mempunyai purata jualan tahunan, ya, jualan tahunan, ya. Jualan tahunan minimal sebanyak RM5,000, RM50,000, ya. Sekiranya memenuhi kriteria-kriteria ni, makanya syarikat tuan-tuan dan puan dah layak untuk memohon, ya. Dan pada masa yang sama juga, kalau mestinya dahulu geran padanan ni hanya diberikan kepada PKS, sekarang ni pun dah boleh include koperasi sekali, ya. So ini pun ada extension sekarang ni, ya. So cumanya apa yang perlu tuan-tuan beri perhatian adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhasrat untuk memohon geran padanan ini, ya, tuan-tuan harus berurusan dengan teknologi service provider ataupun TSP yang berdaftar dengan pihak MDEC, ya. Sekiranya pihak yang tuan-tuan dan puan-puan tu berurusan tu bukan berdaftar dengan MDEC, makanya permohonan tersebut tidak boleh diteruskan, ya. Apa yang kita perlukan adalah dari segi dokumen kepentingan, termasuklah salinan kad pengenalan, penyata bank selama 2 bulan, kita dari segi invoice daripada pihak pembekal, dan pada masa yang sama juga macam saya katakan tadi lah, kena ada salinan SSM dan termasuk juga borang permohonan, ya. Cumanya orang kata sekarang ni buat masa ni dari segi aspek TSP ni macam saya katakan tadi, dia mesti berdaftar dengan pihak MDEC, ya. Dan TFT ni ada orang kata syaratnya lebih daripada 470 TSP yang berdaftar di MDEC, dan tuan-tuan boleh Google maklumat berkenaan dengan TSP ini di website MDEC sendiri. Jadi ini merupakan catatan aliran permohonan bagi menceritakan sepintas lalu dari segi aspek bagaimana permohonan itu dihandle, bermula dari aspek orang kata menghubungi TSP untuk pembelian perkhidmatan pembelian dan melengkapkan borang permohonan. Seterusnya mengumpulkan maklumat dari segi orang kata penghantaran dokumen kepada pihak bank, iaitu melalui TSP, dan seterusnya akan dikendalikan oleh pihak BSN, ya, bagi membuat pembayaran kepada pihak TSP tersebut, ya. So seperti mana yang saya nyatakan tadi, orang kata dari segi aspek listing TSP ni boleh dirujuk pada website MDEC seperti yang tertera, ya. So apa ni Cik Syarul Razmi, itu saya saja daripada BSN. Okey, terima kasih Cik Azam. Saya rasa kita dah overrun ni sebenarnya untuk saya rasa bagi untuk nak menutup, saya tak pasti organizer macam mana, dia masih lagi kita meneruskan kita punya session ke ataupun telah tamat ni. Okey. Sebelum berakhir kita punya sesi ni, sebab ada beberapa soalan yang saya rasa yang ditanya dekat sini. Saya nak tanya untuk, sebab dekat sini cuma ada soalan dekat sini, okey, daripada perspektif industri daripada bank, BSN ataupun Maybank dekat sini. Soalan ni betul ke yang baru-baru ni viral, di mana sekiranya kita ambil option moratorium 6 bulan, tenure kita akan dipanjang selama tempoh 24 bulan lagi. Mohon pencerahan sikit. Cik Syarizal, ada sedikit apa yang nak diperkatakan tentang viral-viral ni? Okey, cuma 1 minute tengok daripada Cik Syarizal. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Okey, terlebih dahulu kalau pemahaman saya yang di-share itu adalah ada program yang sekarang, tetapi macam saya katakan, pihak bank tengah finalisekan dari segi package dan juga option dan juga structure dia tu untuk under program pemulih, ya. Dan kalau ikut pada apa yang diviralkan situ, dia kata dipanjang itu isi option kita menawarkan untuk memberi kemudahan aliran tunai lagi kepada pihak usahawan. Jadi terpulang pada pihak usahawan nak anjak sampai 24 bulan ke, 6 bulan ke, terpulang. Tapi memang bila dianjakkan, dia akan ada pengurangan installment dia. Bukan kata anjak tanpa ada apa-apa, masih lagi stagnan. Jadi bila kita bagi itu, sebenarnya kita nak menolong aliran tunai pihak usahawan, yang mana bila kita bagi deferment tu, kita definitely kita akan reduce dia punya installment.
bila kita anjakkan. Itu maksud dia. Okay. Itu sebab kalau tengok pada website yang terbaru, mungkin akan ada clause kat situ dengan with reduction of installment. Kalau tuan-tuan check lah. Tapi tak perlu risau, macam saya cakap tadi. Tunggu yang latest structure macam mana bank tawarkan untuk RA, Repayment Assistance di bawah program pemulih. Itu saja. Okay, terima kasih. Okay, baik, terima kasih Cik Syarizal. Okey, soalan tu banyak sebenarnya. Kalau kita nak counter tak dapat kami nak jawab keseluruhan, tapi saya percaya tim Maybank, tim BSN pun ada yang view dan insya-Allah dia orang akan memberi jawapan kalau soalan tu menjurus terus kepada BSN ataupun Maybank. Okey, untuk BSN ada satu soalan yang saya minta Cik Azam untuk jawab. Berapa lama proses yang diambil untuk kelulusan permohonan di BSN? Sila Cik Nur Azam, 1 minute untuk tuan. Soalan ni saya tengok daripada Puan Siti Hasmah binti Muhammad Zan. So berapa lama proses? So subject to complete documentation, maknanya dokumen yang cukup. Kita akan beri jawapan balik dalam tempoh 14 hari. Bekerja. So macam saya cakap tadi, nak kata dokumen yang perlu disediakan tu tak berapa banyak dan saya rasa tak berapa sukar. Jadi saya harap permohonan tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja yang seperti yang kita katakan tadilah. Okey, terima kasih Cik Azam. Saya rasa kita memang tak cukup masa ni sebenarnya. Cik minta SME Corp nanti boleh buat sesi kedua mungkin. Okey, sebelum kami nak mengakhiri sesi ni, memang banyak persoalan yang kita akan jawab. Saya minta pihak BSN dan pihak Maybank untuk pantau conversation. Kalau kata ada persoalan tu menjurus terus kepada Maybank atau BSN, saya harap pihak BSN dan Maybank untuk memberi jawapan terus di Facebook SME Corp. Okey, selain daripada itu saya nak ingatkan kepada mereka-mereka yang berada di luar sana, sebab sekarang ni trend orang mula desperate untuk nak dapatkan itu ini apa semua kan. Scammer pun dah makin ramai dan berleluasa. So berhati-hati, kemungkinan di dalam Facebook, di dalam Instagram ataupun any ada avenue platform online ni ada yang cuba menangguk di air yang keruh. Okey. So ada yang menggunakan logo BSN, logo Maybank or any other bank untuk scam orang untuk membuat penipuan dan offer pinjaman-pinjaman yang tidak wujud sama sekali. So untuk itu berhati-hati, terus berhubung dengan pihak-pihak institusi kewangan ataupun bank negara sendiri. Dan di bank negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi kalau ada sebarang persoalan ataupun aduan, boleh adukan kepada bank negara di talian 1-800-88-5465. Okay, 1-800-88-5465. Kami beroperasi daripada hari Isnin sehingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Dan tuan-tuan puan-puan sila untuk berhubung dengan kami. So untuk tu saya bersama dengan rakan-rakan saya di sini, Cik Syarizal Samsudin dan Cik Azam, saya minta berterima kasih sangat kepada mereka berdua dan kepada organizer. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jika ada sebarang salah silap daripada kami terlanjur kata, kami mohon maaf. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan boleh letakkan di chat room yang ada di dalam Facebook SME Corp ni. Okay, sekian daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.